Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, pagi ni kita sambung lagi pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Kifayatul Akhyar, kitab syarah kepada matan Abi Syuja' yang telah ditulis oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, yang lahir pada tahun 729 dan wafat atau meninggal dunia pada tahun 752 Hijrah. InsyaAllah sambungan semalam kita ambil berkaitan dengan darah ataupun najis yang ma'fu anhu, yang dimaafkan. Kita berhenti kepada perkara yang berikutnya. Dia kata walau, saya ambil kat sini, walau qutila qamlah, walau qatala qamlatan aw barghuthan fi thawbihi aw badanihi aw baina asabihi fatalawatha bihi aw basata ath-thawb alladhi alayhi ad-dam al-ma'fu'an wa shalla alayhi aw hamlahu fa in kana kathiran lam tasih salatuhu. Itu dah sebut nanti Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bunuh kita kata yang disebut, kalau dibunuh seekor kutu ataupun serangga, barghuthan, serangga di baju ataupun di badan ataupun di antara jari-jarinya, lalu dikotori, ia akan menyebabkan pakaiannya tadi akan ada darah, darahnya, tapi darahnya tak banyak, darahnya sikit je. Tapi kalau darah sikit itu adalah perbasarannya. Dia lagi kata, tapi di sini disebut jika najis itu banyak maka salatnya tidak sah. Adapun jika sedikit maka yang lebih sahih di dalam at-tahqiq maka dimaafkan. Dalam kitab Syarah Muhazzab disebut sebuah nukilan dari Imam Al-Mutawalli, dan ia itu ditetapkan, seandainya baju yang terkena najis serangga merupakan tambahan terhadap pakaiannya, maka salatnya tidak sah kerana tidak ada keperluan mendesak untuk memakainya. Di sini walau kana thawbu zaidan ala libasihi lam tasih salatuhu li'annahu ghair muttar ilaih. Maknanya dia, kalau dia boleh tukar pakaian tu maka itu lebih baiklah, katakan. Kalau dia pakai juga pakaian tersebut sedangkan dia ada pakaian yang lain, maka maka tidak sah salatnya, kata. Dan wa minha, dia kata, ini yang kita nak sambung pada pagi ini, damul buthrat wa qayhuha wa sadiduha, darah bisul, ataupun darah daripada jerawat dan nanah, sama seperti hukum darah darah serangga, yang sedikit dimaafkan. Demikian pula yang banyak menurut pendapat lebih sahih, meskipun ia memerasnya menurut pendapat yang rajih. Fayu'fa an qalili wa an kathiri fil asah. Walaupun kita kata picit, walau kata dipicit, walau asra ala rajih, itu mengikut pendapat yang rajih lah. So kat sini kita kata beza sikit dekat banyak ataupun sikit lah, katakan dengan darah binatang tadi. Sebab darah binatang tadi, kalau kita lihat dalam kitab At-Tahqiq, sikit dimaafkan, tapi kalau banyak tidak sah salat. Cuma dalam mazhab, dalam pandangan yang kedua ni, dia kata kalau darah
jerawat tadi, darah jerawat dan juga dia punya nanah tadi sama hukumnya dengan darah serangga tadi, dimaafkan sikit dan juga dimaafkan pun kalau banyak, mengikut pandangan yang asah lah, pandangan yang asah, wallahu alam. Maknanya kalau pandangan asah ni ada juga dalam pandangan mazhab Syafi'i yang bersalahan dengan ni. Dia kata batal. Dia kata tak sah salat kalau ada terdapatnya najis darah darah jerawat tadi pada badan kita jika banyak, pada banyak. Kalau sikit tu memanglah dimaafkan, tapi kalau banyak itu, dan banyak ataupun sikit kita dah ambil sebelum ni, tuan-tuan, dibalik kepada uruf. Dibalik kepada uruf. Wallahu alam. Seterusnya kita lihat wasitrul aurah bilibasin tahir wal wukuf ala makan tahir. Sebelum tu kata walau asabahu syai' min dam nafsihi la min al buthrat bal min ad damamil wal quruh wa mawdi' al fasl wal hajamah fa fihi khilaf wal asah inda Nawawi annahu kadam buthrat. Kalaulah kita kata seorang itu terkena darah di sini, darah di sini bukan daripada jerawat tadi, mungkin disebabkan istilahnya ad-damamil wal quruh. Ad-damamil ni kita kata cairan ke, ataupun kita kata apa ni istilahnya luka. Kalau luka pada badan, misal kata mungkin kita kena pisau sikit kan, ataupun kena paku smart ke, ataupun luka yang kecil lah kita kata, maka di sini menurut Allah Subhanahu wa taala hukumnya tadi sama dengan, kalau kat sini kata fa fihi khilaf, ada pandangan, ada perbezaan pandangan di sisi ulama, tetapi al-asah inda Nawawi, al-asah dalam di sisi Imam An-Nawawi ialah sama hukumnya seperti darah al-buthrat, maknanya sama hukumnya seperti darah jerawat tadi, darah jerawat. Summa ma'ul quruh wan nafatat innahu kana lahu in kana lahu raihah fa huwa najisun wa illa fal mazhab annahu tahir. Dia kata dan cairan dari luka dan lepuhan kulit yang berbau adalah najis. Fa huwa najisun, adalah najis. Adapun jika tidak berbau maka menurut mazhab ia suci. Mungkin kita katakan cairan daripada luka lah, luka kalau kan kalau lukanya tu mungkin kita kata dalam ke, dia akan mengeluarkan cecair yang berbau, cecair yang berbau. So kalau berbau tu tuan-tuan rahmati Allah, maka dianggap sebagai najis, dia kata. Kalau tak bau, fal mazhab innahu tahir. Dalam mazhab dia bersihlah. Tak? Walau asabahu dam min ghairihi fa in kana kathiran lam yu'fa anhu. Kalau dia ditimpa ataupun ada darah pada badan dia, tapi darah tu bukan darah dia, darah orang lain, fa in kana kathiran lam yu'fa anhu. Kalau banyak tak dimaafkan. Maknanya kalau banyak pada pakaian ni tadi darah orang lain, maka hukumnya tuan-tuan rahmati Allah, kalau dia guna tak sahlah guna dia, kalau dia guna untuk salat. Lam yu'fa anhu li'annahu la yushaq al-ihtiraz minhu. Kerana benda tu boleh dielakkan. Kerana benda tu boleh wa in kana qalilan, kalau darah orang lain kena pada pakaian dia sikit, nyatakan faqaulani, ada dua pandangan di sisi ulama, al-ahsan inda Rafi'i, kalau yang terbaik ataupun yang dipilih di sisi Imam Ar-Rafi'i rahimahullah taala, maknanya tidak dimaafkan. Tapi asah di sisi Imam An-Nawawi, kalau darah tu sikit dimaafkan. Wa yustasna damul kalb wal khinzir, dimaafkan, dikecualikan apa pun darah anjing dan juga darah khinzir. Itu kan, kerana najis ia adalah najis yang mughalladah. Let's say kalau kita kata kena darah lembu, kita katakan pada badan kita, pada pakaian kita, maka sikit dimaafkan. Tapi kalau banyak tidaklah. Dia banyak tidak.
Wallahu a'lam. Okey, itu maksudnya lah. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala, wasitrul aurah bilibasit tahir. Ada lagi dia kata far'un. Fara' cabang dia. As-salatu ma'al jahl bin najasah. Kalau seorang itu salat berserta dengan ataupun kejahilan ataupun ketidaktahuan dia tentang najis tu. Dia tak tahu pun najis. Semalam kita pun dah jawab soalan ni. Kita lihat apa yang imam kata. Iza shalla bi najasatin la yu'fa anha wa huwa jahilun biha halus salati sawa'un kana fi badani aw thawbi aw mawdu' salati fa in lam ya'lam biha albattah faqulani. Apabila seorang itu salat dengan najis yang tak dimaafkan tadi, la yu'fa anha wa huwa jahilun, tetapi dia tak tahu. Dia tak tahu yang najis tu ada pada badan dia ataupun pada tempat dia ataupun pada pakaian dia ketika dia salat. Maka dalam masalah ni, kalau dia tak tahu, betul-betul tak tahu, ada dua pandangan di sisi ulama mazhab Syafi'i. Al-jadid al-azhar, pandangan yang baru bagi Imam Syafi'i rahimahullah taala, yajibu alaihi qada, wajib ke atasnya qada, li'annaha taharah wajibah. Maka kerana bersuci itu hukumnya wajib, maka tidak gugur dengan sebab kejahilan ataupun ketidaktahuan, seperti bersuci daripada hadas. Jadi qaul jadid Imam Syafi'i tak wajib. Qaul jadid Imam Syafi'i wajib qada. Tapi pandangan Imam Syafi'i al-qadim annahu la yajib. Tidak pandangan lama Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i dia ada dua pandangan. Dia ada pandangan baru, dia ada pandangan lama. Pandangan lama ketika di Iraq, pandangan baru ketika beliau Imam Syafi'i berada di Mesir. Wal qadim annahu la yajib. Yang pandangan lama Imam Syafi'i pegang tak wajib. Wa naqalu Ibnu Munzir ala khalaiq wa ikhtarahu. Ibnu Munzir pilih hak ni, tak wajib. Wa kadza Imam Nawawi, begitu juga Imam An-Nawawi memilih pandangan ini dalam kitab dia Syarah Muhadzab. So dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan lah, katakan. Ada dua pandangan. Wa in alima bin najasah. Ni tadi dia tak tahu. Sampai habis mayang. Dia tak tahu, katakan. Mungkin lepas mayang baru dia tahu. Semalam kita ada sebut. Wa in alima bin najasah summa nasiyaha. Ni dalam ni dia teringat, dia tahu. Ada najis, tapi masa nak semayang dia lupa. Tahu dah pakaian tu najis, tapi yang azan dia azan terus pergi. Masa tu dia lupa yang pakaian dia ada najis. Wa in alima bin najasah summa nasiyaha fa tariqani. Ada ahaduhuma al-qaulaini, ada dua pandangan lah, katakan. Ahaduhuma al-qaulaini wal madhhab al-qat' bi wujubil qada' li taksiri. Al-qaulaini maknanya balik kepada dua pandangan tadilah. Balik dua pandangan tadi. Wal madhhab, dan mazhab Syafi'i al-qat' bi wujubil qada' li taksirihi. Mazhab Syafi'i dalam yang pandangan mazhab, dia kadang-kadang beza, katakan pandangan Imam Nawawi lain, pandangan Ibnu Munzir lain. Padahal Ibnu Munzir dengan Imam Nawawi ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Sebut je Imam Nawawi, siapa tak kenal dia Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Tapi pandangan Imam Nawawi ni banyak juga yang bersalahan dengan mazhab. Dia akan sebut mazhab Syafi'i macam ni, tapi pandangan aku macam ni. Macam tadilah, katakan pandangan mazhab al-Azhar wajib qada, tapi Imam Nawawi pegang tak wajib. Tak wajib, dia katakan. Sama juga dalam konteks dia katakan bab yang kedua ni. Perkara yang kedua ni, wa in alima summa nasiha, dia katakan kalau mula dia tahu lepas tu dia lupa. Kemudian dia pergi solat, dia katakan. Tapi mazhab kata al-qat'u bil wujubil qada. Tetap pegang bahawa diputuskan dalam mazhab wajib qada. Sebab tu kadang-kadang orang
Sebab ni pandangan Imam Nawawi. So pandangan Imam Nawawi mati Allah Subhanahu wa taala, tengok pandangan Imam Nawawi yang mengatakan mazhab ke ataupun pandangan Imam Nawawi itu individu dia. Macam juga bab apa ni, bab apa? Kita kata wuduk makan daging unta. Wal madhhab, dia kata wal madhhab, hukum wuduk makan daging unta tu adalah sunat. Tapi pandangan dia tak. Pandangan dia adalah makan daging unta itu batal wuduk. Batal wuduk. Makan daging unta itu batal wuduk di sisi Imam An-Nawawi. Maka tak ada pula orang mengeluarkan Imam Nawawi daripada mazhab Syafi'i. Kerana dia pegang pandangan yang lain, dia katakan yang tidak dipegang oleh mazhab, dia katakan. Sebab Imam Nawawi melihat kepada nas. Sebab dia kata daripada sudut nas, dalil kekuatan dalil tu berpihak kepada kewajipan, makna batal wuduk makan daging unta. Tapi dia beramanah, dia amanah dalam penyampaian ilmu. Dia kata mazhab Syafi'i, ini yang pandangan mazhab, ambil wuduk disebabkan makan daging unta itu hukumnya sunat. Maknanya makan daging unta dalam mazhab Syafi'i tidak batal wuduk. Tapi pandangan yang lain bersalahan dengan pandangan mazhab dan lebih kepada pandangan mazhab Hambali dan sebagainya, katakan. Dia pegang sama pandangan mazhab lain. Wallahu a'lam. Tapi tidak mengeluarkan Imam Nawawi daripada ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Baik. Summa idza awjabna al-i'adah fayajibu 'alaihi i'adah kull salati sallaha man najasah yaqinan. Dan kemudian apabila kita wajibkan dia mengqadhakan semula ataupun mengulangi semula salatnya tadi, apa beza mengulangi, apa beza mengulangi ataupun qada tadi? Mengulangi dalam waktu, masih lagi dalam waktu solat. Itu istilahnya digunakan al-i'adah, mengulangi. Misal kata dia sembahyang tadi, lepas sembahyang dia teringat Allah najis, kita katakan ada pada pakaian ni. Jadi kita kata dia teringat masa tu, mengikut pandangan mazhab, katakan dia kena ulang balik solat. Dia kena ulang balik solat tadi. Kalau pandangan Imam Nawawi tadi tak perlulah. Pandangan Imam Nawawi pun adalah pandangan Imam Syafi'i yang lama lah. Imam Syafi'i yang pandangan dia yang lama. Baik, kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, fayajibu alaihi i'adah kulli salah. Maka wajiblah ke atasnya mengqadhakan semua salat yang dia salat bersama dengan najasah yaqinan. Katakan. Kita kata pakaian yang dia pakai tadi, berapa salat dah dia salat fardu gunakan pakaian yang sama. Dia tahu dah pakaian tu ada najis. So kalau zuhur tadi misal kata dia teringat waktu asar, lepas asar baru teringat, zuhur pun dia sembahyang pakaian tu. Memang daripada pagi dia tahu dah pakaian tu ada najis. Maka solat zuhur pun dia kena qada, solat asar dia kena ulang. Dia kena ulang balik. Wallahu a'lam. Fa in ihtamala huduthuha ba'da as-salah fala syai'a alayh. Kalaulah misal kata dia ihtimal, dia kebarangkalian berlakunya ada najis itu selepas salat, fala syai'a alayh. Sebab tu saya kata tadi, kalau misal kata dia lepas sembahyang, dia balik rumah baru perasan ada najis dekat pakaian ni tadi. Maka kita kata kebarangkalian najis tadi pada pakaiannya tadi, ataupun dia pakaian yang tadi terkena najis semasa balik. Kebarangkalian dia ni. Ihtimal kebarangkalian dia, maka kat situ fala syai'a alaihi, tak perlu. Berbeza dengan lepas berkata assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru dia nampak najis, terus nampak najis pada pakaian dia, kat situ confirm lah memang dia sembahyang tadi ada najis pada pakaiannya. Ikut pandangan mazhab Syafi'i yang baru, dia kena ulang balik lah. Kalau pandangan lamanya tadi tak perlu ulang.
Sebab semua ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil lah. Dalil mana ustaz dalilnya? Dalilnya ialah saya sebutkan semalam, Nabi semayang, Nabi semayang. Kemudian lepas Nabi semayang tu dah ada beberapa rakaat, Jibril datang beritahu selipernya ada najis. Nabi tanggalkan. Nabi tanggal. Bila Nabi tanggal nama Allah Subhanahu wa taala, Nabi tak ulang rakaat yang dia dah salat menggunakan selipar yang benar najis tadi. Jadi tuan-tuan di sini menunjukkan bahawa kita kata perbuatan itu menunjukkan bahawa tidaklah membatalkan salat. Itu pandangan yang kadim lah. Pandangan yang kadim mazhab Syafi'i. Tapi kat pandangan yang jadid dia pun ada hujah je lah. Kenapa ni kerana dia kata melihat kepada taharah itu wajib. Dan tidak jatuh, tidak gugur dengan sebab kejahilan. Mungkin ada jawapan mereka khusus terhadap nas yang ada. Wallahu a'lam lah. Dalam mazhab Syafi'i dia ada satu kitab membahaskan semua dalil-dalil mazhab Syafi'i. Saya ada pernah terbaca dulu satu kitab, tapi tak habis baca lah. Dia katakan besar kitabnya nama Allah Subhanahu wa taala. Dia bahaskan kenapa mazhab Syafi'i tak gunakan dalil ni, walaupun hadis ni begini. Dia katakan dia adalah dia punya perbahasan dia, tuan-tuan mati Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, فإن احتمل حدوثها بعد الصلاة فلا شيء عليه لأن الأصل عدم وجدانها في ذلك الزمن ولو رأى شخص يريد الصلاة وفي ثوبه نجاسة. Kalau seorang itu melihat, kalau kita melihat seorang dia nak sembahyang pada bajunya ada najis, wal musalli la ya'lamu biha, orang yang nak salat tu tak tahu, kita nampak, apa yang kita buat? Lazimal alim i'lamahu bidzalik. Maka orang yang nampak tu, yang tahu tu, dia kena beritahu. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Li'anna al-amr bil ma'ruf la yatawaqqaf 'ala al-isyan. Katakan. Kat situ kita kata mesti dilakukan al-amr bil ma'ruf. Ada. Bal huwa li zawalil mafsadah. Bahkan tujuannya adalah nak menghilangkan kefasadatan, maknanya benda yang ialah najis tadi kita katakan, benda mafsadah. Qala Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam. Ada berkata Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam rahimallahu taala. Dia kalau orang tanya Ustaz, kalau misal katalah saya tengah sembahyang ni, tengah sembahyang kan, tengah sembahyang baru teringat kad kopiah dia najis. Nak buat macam mana? Ya, tak. Kalau kita kata ulama bincang bab ni, dia kata kalau misal kata ianya boleh ditanggalkan tanpa membuka aurat, maka ditanggalkan. Benda yang mudah, dia katakan. Pakai baju kopiah kita, boleh tak tanggal? Boleh tanggal. Tanggal. Cabutlah. Campakkan ke kat depan ke, ataupun letak kat mana yang boleh diletak. Serta-merta kena buat seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Persoalannya, kalau najis tersebut pada pakaian yang kalau kita tanggal membuka aurat, ataupun susah kita nak tanggal. Maksudnya kena pada baju ni macam ni. Kerana nak tanggal macam mana? Tak boleh tidak, maka di situlah barulah datangnya kita kena stop solat kita dan bersihkan. Tukar pakaian yang lain, ataupun nama Allah bersihkan bahagian yang najis tadi. Itu je caranya. Wallahu a'lam. Okey. Qala wa sitrul aurah bilibasin tahirin wal wuqufu ala makanin tahir. Dan seterusnya dia katakan, kata Imam Abi Suja', dia kata wasitrul aurah, menutup aurat. Ini yang syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ialah syarat sah yang ketiga, menutup aurat dengan pakaian yang suci
dan menggunakan tempat yang suci. Sitrul aurah. Amma taharatul libas wal makanu 'anil najasah faqad marra. Adapun sucinya pakaian tadi dan tempat daripada najis kita dah ambil sebelum ni. Wa amma sitrul aurah, adapun sitrul aurah menutup aurat itu fawajibun mutlaqan hatta fil khuluwah wa zulma 'ala ar-rajih. Mengikut berkaitan dengan adapun menutup aurat itu hukumnya wajib secara umumnya, katakan secara mutlak. Wajib walaupun dia seorang-seorang, walaupun gelap gelita, tak ada orang nampak, nak salat kena tutup juga. Dan walaupun dia seorang-seorang dalam bilik, walaupun dalam keadaan gelap sekalipun, hukum menutup aurat ketika nak salat hukumnya adalah wajib, katakan. Itu termasuk dalam syarat sah salat. Walau ra'a syahsun lianna Allah Ta'ala ahaqqa an tastahi bihi, ahaqqa an tastahi minhu, kerana Allah lebih berhak untuk kita berasa malu dengannya. Sawa'un fi salah wa ghairiha, kat sini dia kata wajib menutup aurat tu walaupun sama ada dalam salat ataupun selain daripada itu. Ada selain daripada itu. Wal aurah, dan aurat itu dari segi bahasa an-naqsu wal khalalu wa ma yustahi minhu, wa hiya huna ma yajibu satruhu fi shalah. Aurat itu tuan-tuan, dia punya term dia bererti kekurangan, cacat. Aurat tu dari segi bahasa dia, dari segi term dia, term language dia, tu nama Allah ialah, maksudnya ialah an-naqsu, kekurangan dan kecacatan. Ada dan segala hal yang membuat seorang itu berasa malu. Itu maksudnya aurat. Tak? Aurat wajib yang dimaksudkan dekat sini ialah wahuya huna, yang dimaksudkan dalam bab ni ialah ma yajibu sitruhu fi salat, apa yang wajib kita tutup ketika dalam salat. والدليل على أن سترها ودليل على أن سترها شرط لصحة الصلاة, dalil yang mengatakan menutup aurat itu syarat sah salat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah ta'ala salata haid illa bi khimar. Allah tidak menerima salat, makna salatnya tidak sah. Salat siapa yang tidak sah? Salat orang perempuan tanpa khimar. Khimar ni yang menutup bahagian kepala. Yang menutup bahagian kepala. Jadi ini untuk orang perempuan lah. Kan? Jadi menutup kepala tu orang perempuan wajib, khususnya untuk salat. Qala at-Tirmizi hadis hasan. Wa qala al-Hakim, kata Hakim hadis ni syarat sahih Muslim. Wal murad bil haid kat sini, yang dimaksud dengan haid ialah orang yang balik. Wal ijma' munaqid ala dhalika innal qudrah. Maknanya ijma' telah berlaku ijma' wajib menutup aurat ketika qudrah, ketika mampu. Fa in ajiza 'ani sitra salla uryanan. Kalau tak mampu, itu bab lain. Sehingga kalau kita kata tak ada pakaian langsung, boleh tak ustaz dia kena semayang juga? Kena semayang. Macam kita dah habis sebelum ni. Dia tak ada wuduk, tak ada tayamum, tak nak tayamum, biar saja. Tak, salat, tetap salat. Kalau kita kata pakaian yang pakaian tak ada, selai sepinggang, tak ada langsung, tak ada apa, nak tutup pun tak ada apa. Nak tutup bahagian badan yang aurat memang tak ada langsung, tak dia katakan. Contohnya kita duduk dalam gua, terperangkap dalam gua, pakaian kita tak ada. Boleh tak ketika itu saya semayang dalam keadaan telanjang? Tu dibenarkan. Dalam keadaan yang tertentu. Jika tak ada pakaian apa kecuali kita katakan apa yang ada lah, ini tak ada langsung. Kalau tak ada langsung, fa in ajiza 'ani sitra shalla uryanan, boleh dia sembahyang dalam keadaan telanjang sekalipun jika ketidakmampuan dia. Wala i'adah alaihi 'ala ar-rajih. Tak.
Kalau bab ni katakan tak perlu ulang solat dia. Dalam bab ni tak perlu ulang solatnya mengikut pandangan yang rajih. Kerana dia uzur yang berbentuk am. Am dan warubbama yadum. Barangkali namanya Allah kita kata keadaan dia tadi akan berterusan. Falau aujabna al-i'adah, kalau kita wajibkan pengulangan solat tadi ataupun qada solat tadi, itu namanya Allah la syaqqa, katakan akan memberatkan. Dia berbeza dengan najis tadi, dengan air, katakan wudu, tayamum. Kalau pakaian ni miskin, orang miskin namanya Allah, kita katakan sampai pakaian pun tak ada, dulu je ceritalah ni, tak? Zaman sekarang mustahil jugalah kita kata kalau seorang tak ada pakaian, katakan orang yang duduk penjara pun ada pakaian je tak, kata. Tapi sekarang mungkin sekarang ni tak ada, kita katakan cerita-cerita macam ni, kata. Wallahu a'lam. Mungkin akan memberatkan sebab dia bersifat miskin ni namanya Allah, bukan hari ni miskin besok boleh kaya terus. Ingat, tak mungkin, kata. Walaupun benda itu tak mustahil, kata. Tapi kebiasaannya namanya Allah, benda-benda macam ni mungkin akan berterusan. Bila berterusan sifatnya namanya Allah Subhanahu Wa Taala, mazhab Syafi'i kata tak perlu ulang solatnya tadi. Cukup, yang penting dia solat. Baik. Summa syartus sitrah. Kemudian syarat menurut kita kata pakaian ataupun menutup aurat tadi tu, antamna launul basyarah. Syarat pakaian yang nak menutup, pakaian yang digunakan untuk menutup aurat tadi mesti menghalang, mesti menyebabkan warna kulit terhalang. Jangan boleh nampaklah dia punya warna kulit, transparent punya kain dia pakai. Nampak dia pakai, dia tutup. Tapi nampak kulitnya. Nampak kulit. Dia kata warna kulit. Dia beza nampak kulit dengan warna kulit. Yang jatuh katakan yang dikatakan tidak menutup aurat jika menampakkan warna kulit. Itu pertama. Sawa'un kana min thiyabin aw juludin wa raqqin aw hashisin wa nahwi dhalik, dia kata. Sama ada kita kata syarat menutup aurat adalah harus menutupi warna kulit, baik itu pakaian kulit, kertas ke, ataupun semisalnya, ataupun daun-daun ke, ataupun sebagainya lah, katakan. Hatta tini wal ma'ul kadir, kata. Bahkan juga termasuk tanah dan juga air yang keruh. Bahkan tanah ataupun air keruh, katakan. Pokoklah dia tampal dengan tanah pada badan dia, katakan. Mungkin wallahu a'lam, kita tak tahu keadaan seorang tu macam mana air kan. Apa hukum solat seorang itu dalam air, katakan. Itu dah dinyatakan, dah disebut dalam fatwa dan sebagainya, tak perlulah kita bincang lagi. Wa suratus salah fil ma' ala janazah wal asah wujubun natin. Bahkan yang lebih sahih itu dia kata, yang lebih sahih dia kata adalah wajib, memakai, katakan, menutup aurat tadi, kata. Li'annahu, kalau kata kena menutup aurat tadi dengan tanah, maka dia kena tutup dengan tanah. Misal kata kalau dia let's say kita katakan tadi dia telanjang kan, dia boleh tutup dengan tanah, dia tutup dengan tanah. Kalau ada tanah yang boleh ditutup badan dia, sebab nak mengelakkan menutup, dia nak menutup aurat itu, boleh ditutup dengan tanah. Li'annahu qadirun ala sitr, katakan. Kerana tanah ni salah satu la yamna launul basharah wa kadzal kirbas alladhi lam lahu abhash, dia kata. Dan tidak cukup dengan hanya memakai pakaian tipis. Apa jenis pakaian nipis lah. Kalau kat sini saya tak pasti pakaiannya disebut ghazalul banat ni istilahnya. Macam mana ghazalul banat wallahu alam, tapi tak cukup dengan pakaian yang nipis.
Maknanya tak cukup menutup aurat itu dengan pakaian yang nipis. Nipis itu ialah apabila memperlihatkan warna kulit badan. Itu pertamalah. Li'annahu la yamna' launul bashar, kerana dia tidak dapat menghalang warna kulit itu. Boleh nampak warna kulit, tak boleh. Tak dikatakan menutup aurat kat situ. Kemudian, walau kanat auratuhu tura min jaybihi fi ar-ruku'i aw sujudihi la yakfi. Kemudian seandainya auratnya tadi terlihat dari sakunya pada waktu rukuk dan sujud, maka salatnya tidak sah. Saya dah sebutkan sebelum ni. Kalau auratnya dilihat daripada bawah, misal kata daripada, kalau kita lalu kan naik tangga, tak, orang kat bawah tangga tu dongak atas, kita pula pakai kain melikat, tak ada apa, dia pun tegur kita, "Weh, aurat kau tu." Siapa salah? Siapa yang salah? Saya tanya. Yang bawah tangga ke yang naik tangga tu? Yang bawah tangga yang salah. Tak. Sebab dia tengok orang punya. Bukan dia nak marah orang tu aurat kan. Dia yang tengok, siapa suruh dia tengok. Tak. Dia beza menyatakan. Melihat rahmat Allah SWT, kita kata orang yang aurat itu dilihat daripada bawah dan dilihat daripada atas tepi kiri kanan. Kalau aurat itu dilihat daripada bawah, macam tadilah kes tadi, maka yang salah ialah orang yang melihat. Adakah salatnya batal kalau dia kelihatan daripada bawah? Tak. Misal kata kita semayang kan, kita semayang, orang nampak tengah semayang, kita kata orang nampak daripada bawah, nampak peha ke contohnya, tuan, maka isi itu tidak dikatakan batal. Sebab dilihat daripada bawah. Kalau misal kata kat sini dia kata walau kana auratuhu tura min jaybihi, dan jika aurat itu dilihat daripada ada orang pakai baju separuh sini kan, dia nampak daripada lengan dia ni, ataupun nampak daripada atas, yang kan dia jubah yang macam ni kan, yang dulu punya style jubah tidur tu. Orang Arab cukup marah betul kalau orang Melayu kita pakai jubah tidur tu pergi sembahyang, kata. Dia buat jubah tu jubah tidur, kita buat pergi sembahyang, kan? Baju yang dulu lama, yang style lama, kata. Itu kalau dia rukuk, kelihatan aurat dia tadi, maka salatnya tidak sah. Faham kata kan? Kelihatan auratnya tadi, salatnya tidak sah. Lam yakfi fayajibu imma zurruhu aw wad'u shudda alaihi wa nahwihi. Dia kata maka di sini nama Allah Subhanahu wa taala wajiblah diletak kancing ke, ataupun dia kena buat kancing ke, ataupun ikat ke atas waktu dengannya lah. Yang mana yang inilah. Betul orang perempuan ni katakan kat sini, macam kata kalau dia tak pakai telkung, dia pakai baju biasa saja, dia kena pastikanlah dia punya masa sujudnya tadi, masa rokoknya tak terbuka ni, sebab ni dah kira aurat. Tak. So dia kena pakailah something yang sama ada bajunya tadi dah dikancingkan ke, ataupun jenis yang ada sarung tangan yang dah dia ikat dekat sini ke, katakan ikutlah. Untuk nak membolehkan dia solat dengan pakaian dia, tanpa telkung. Kalau dia pakai telkung tak disyuh sangatlah, sebab dia dah menutup, katakan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala dekat sini dia kata walau lam yajid illa thawban najisan wa lam yajid ma'an yaghsiluhu bihi faqawnani al-azhar annahu yusalli uryan wa la i'adata alayhi. Kalaulah dia dapati dia tak ada pakaian langsung kecuali pakaian yang najis,
Pakaian bersih tak ada, yang ada najis ni. Boleh tak dia pakai? Kalau dia boleh basuh, pakailah. Tapi nak basuh pun tak ada air. Macam mana nak buat? Okey, pada mazhab Syafi'i dia kata dia kena semayang dalam keadaan maknanya tanpa pakaian. Ni wal azhar dia kata annahu yusalli 'ariyan. Dia kena perlu semayang dia katakan telanjang. Tapi wallahu alam sekarang ni katakan apa boleh pinjam pakaian orang ke apa ke dibuatlah dulu. Terus bukannya dia terus ambil keputusan semayang bogil macam tu, katakan tidak. Dia boleh pinjam dulu ke, cari dululah, katakan. Cari dulu, kata. Wala tapi kalau dah terpaksa pakai semayang dalam keadaan telanjang tadi, perlu tak diulang kembali solatnya? Tak perlu. Dia kata kalau mazhab Syafi'i tidak perlu. Pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i yusalli fihi wa yu'id. Ada pandangan yang kedua iaitu dia semayang macam keadaan mana dia semayang dalam macam mana keadaan dia sekalipun, dan kemudian nanti dia kena qada balik ataupun dia kena ulang balik jika dah jumpa pakaian. Walau kana mahbusan fi mawdhi'in najis wa ma'u thawbun wahid la yakfi al-'awra wan najasa. Faqawlani aidan. Kalaulah dia ni terhalang ataupun dia ni terkurung fi mawdhi'in najisin dalam tempat najis, dan hanya memiliki satu baju sahaja yang tidak cukup pun untuk menutup aurat. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat di antara keduanya adalah hendaklah ia membentangkan baju dia untuk salat dalam keadaan telanjang tanpa perlu mengulanginya. Dia semayanglah walaupun dalam keadaan bogil tadi pun tak apa. Ada istilahnya kita katakan di situ keadaannya terdesak. Yabsutu lin najasa wa yusalli 'ariyan bila i'adah. Tak perlu diulang balik solat tersebut. Wa tsani yusalli fihi 'ala najasa wa yu'id. Pandangan yang kedua, dia kena semayang, tetap kena semayang, tapi nanti kena ulang balik ataupun qada. Jika dah jumpa pakaian yang ataupun dia dah keluar daripada tempat tu, ataupun nama Allah Subhanahu wa taala dia jumpa pakaian tersebut. Wallahu a'lam. Walau lam yajid al-'ari illa thawban li ghairihi haruma 'alaihi lubsuhu. Kalaulah seorang itu yang telanjang tadi dia jumpa pakaian, tapi pakaian tu orang punya. Boleh ke dia pakai terus, ambil pakai terus? Haruma 'alaihi lubsuhu. Haram diambil. Sebab pakaian tu orang punya. Kena minta izin lah. Kan main ambil je tentang mati Allah Subhanahu wa taala tu orang punya. Nanti kan masuk dalam babus salat fil ardil maghsubah, katakan. Dia kata semayang dekat tempat ataupun bumi yang dirampas, yang diambil tanpa minta izin ataupun kita kata tanpa ialah dengan kezaliman atau sewaktu dengannya. Wallahu a'lam. Itu kita dah ambil dalam mazhab Syafi'i bila memakai baju curi contohnya. Baju baju curi lah, hukum pakai semayang pakai baju curi. Tengok. Dia sah semayangnya tapi dia berdosa. Berdosa sebab apa? Sebab pakai baju curi. Sah semayangnya sebab pakaiannya tadi adalah baju curi. Dia curi baju tersebut. Dosanya pada mencuri baju. Semayangnya sah sebab cukup tu rukunnya. Cukup dia punya syaratnya, sahlah semayang dia. Tapi dia kata haruma 'alaihi lubsu bal yusalli 'ariyan wa la yu'id. Bahkan hendaklah orang macam ni, dia kata jangan ambil pakaian orang tu kecuali kalau minta izin. Kalau diizinkan baru dia boleh pakai. Kalau tak ada, dia tak boleh pakai. Bahkan dia hendaklah dia semayang walaupun dalam keadaan yang telanjang tadi. Tak perlu dia ulang kembali salat ataupun qada. Wa laysa lahu akhdhuhu minhu qahran. Jangan pula diambil dengan cara paksa. Kata walau wahabahu lam yalzamu qabulu fil asah. Bahkan dia katakan kalaupun diberi, dihadiahkan pun tidaklah lazim buatnya untuk terima. Tapi kalau dia terima pun tak ada masalah, dia katakan. Kalau walau a'arahu, kalau dia dipinjamkan maka dia kena terima. Dia beza hadiah dengan pinjam. Kalau pinjam
kena lazim diterima. Tapi kalau beri hadiah, lam yalzam, tidak lazim untuk dia terima, tapi boleh terima, tak ada masalah. Tak. Wallahu a'lam. Fa in lam yaqbal musalla uryanan lam tasih salatu. Ketika ini kalau kita kata dia sembahyang dalam keadaan telanjang juga, sedangkan orang tu dah bagi pakaian, ataupun orang tu bagi pinjam, kita tak ambil macam Allah Subhanahu wa taala, maka lam tasih salatuhu, tidak sah salat dia. Dah. Bergantung kepada macam hadiah tadilah, tak lazim dia buat, tapi kita tak lazim dia terima, fil asah, kan. Tapi kalau kita kata dia tak dia tak terima pakaian yang diberikan kepada dia ataupun yang dipinjamkan kepadanya tadi, maka normatif Allah Subhanahu wa taala, dia masih lagi teruskan sembahyang dalam keadaan telanjang, maka solatnya tidak sah. Li qudratihi 'ala sitrah, kerana kemampuannya untuk menutup aurat. Walau ba'ahu iyyahu aw ajaru fa huwa kal ma'u fi tayammum. Kalaulah dia terpaksa beli pakaian tersebut, ataupun sewa pakaian tersebut, maka seperti hukum air dalam bab tayammum. Hukum air dalam bab tayammum macam mana? Bila mazhab Syafi'i katakan, Imam Nawawi sebut, kata kalaulah air tu ada tapi terpaksa beli, jika harga air itu melampau berganda, maka boleh dia bertayamum. Kat sini sama jugalah. Kalau pakaian tu dia kena beli nak untuk aurat ni, nak sembahyang ni, ataupun nak sewa tapi melampau sungguh dia punya harganya, sekali ganda, dua kali ganda, tiga kali ganda misalnya kata, maka tak perlu beli dan dia sembahyang je dalam keadaan yang dia tadi ada. Kalau telanjang lah. Wallahu a'lam. Ini kalau ada berlaku mazhab, nama pun fiqh katakan. Wa yukrah an yusalli fi thawb fihi surah. Dan makruh hukumnya salat pada baju, pada pakaian tersebut ada gambar. Fihi surah. Seandainya seorang kita kata dimakruhkan salat dengan baju bergambar, wa mutalathiman, ataupun adalah mutalathiman ni bermotif, katakan mungkin tulisan ke ataupun sewaktu dengannya, makruh hukumnya. Lebih-lebih lagi kalau yang maksud tulisan ni, tulisannya di bahagian belakang ataupun gambarnya dekat bahagian belakang. Kita pernah bahas bab ni dulu lama gitu. Tuan-tuan, kalau semayang belakang orang, dia pakai kain pelikat, tulis kan ada cok kan. Tuan-tuan nampak je tulisan tu, tuan-tuan akan terbaca. Oh kain ni mangga tengah semayang ni. Ada tengah semayang ni katakan. Ataupun belakang orang tu tulis Kementerian Pertahanan Malaysia. Dia pakai baju yang ada belakang kan, kod kan, ataupun belis kata penyanyi ada tulisan belakang. Kita duduk belakang. Orang depan kita, aku ni orang Kementerian Pertahanan ni. Mesti dia baca. Sebab itu makruh hukumnya pakai pakaian yang begitu. Begitu juga gambar lah. Lebih-lebih lagi gambar yang di bahagian belakang. Mesti akan menyebabkan orang akan baca. Nak tak nak, tuan-tuan terpandangnya mesti terbaca. Sebab tu orang tua-tua dulu, dia kalau dia semayang, kalau tuan-tuan puasan dulu kan, kita kata dulu zaman-zaman dulu, dia sejadah dia ni kalau tempat kalau kapet macam ni kan, katakan dia mesti akan letak kain putih juga. Dululah katakan. Kenapa letak kain putih? Sebab tak nak terfikir tempat sujudnya tadi ada gambar Kaabah lah, ada gambar masjid lah, ada gambar bunga-bunga je ni, katakan. Tak nak terfikir, katakan. Kalau kain putih semua tu, katakan tak nampak lah kain putih semata.
Saya pun ada sampai sekarang pun ada setengah-setengah tempat masih lagi dia tak kain putih. Nak sembahyang dia tak kain putih. Ada. Wallahu a'lam. Sebab tu kadang-kadang sejadah ni digalakkan plain je katakan. Tapi sejadah sekarang ni dah macam-macam. Dah macam-macam. Kalau kita tengok perbahasan ulama dia sebagian ulama dia kata tidak bersetuju langsung jika sejadahnya tadi ada gambar masjid atau Kaabah. Tak setuju langsung katakan. Kadang-kadang orang duk pijak Kaabah, gambar Kaabah tu orang duk pijak, gambar masjid tu orang duk pijak katakan. Agak-agak kita kata benda tu kalau orang bukan Islam yang buat, dia pijak gambar Kaabah, dia pijak gambar masjid, apa kita nampak? Apa kita rasa? Kita tak ada rasa apa-apa ataupun kita akan rasa marah ke apa? Tapi kita semayang kadang sejadah kita ada Kaabah apa semua, kita duk pijak apa semua, tak ada apa pun. Setengah masyayikh katakan, setengah ulama, sebagian ulama di ulama-ulama di Timur Tengah, bila ditanya semayang kalau sejadahnya ada gambar surah apa semua, mereka tidak setujulah. Bukan maknanya tak setuju pakai sejadah tu, tak setuju adanya gambar Kaabah ataupun gambar masjid katakan. Lebih lagi kalau kita kata tempat masjid itu dipijak katakan, ataupun Kaabah itu dipijak dengan lagi, walaupun gambar katakan, ihtiram katakan, lebih-lebih inilah katakan, wallahu alam. Iaitu wa yuqra yusalli fi thawbin fihi surah mutalathiman kemudian wal mar'atu munaqabah illa an takuna fi masjid. Dan orang perempuan sikit lagi tuan-tuan macam Allah, dan dimakruhkan seorang wanita itu memakai kita kata munaqabah ketika salat. Maknanya dimakruhkan orang perempuan menutup muka. Ada pakai apa dia panggil, niqab. Niqab ketika salat. Dalam kata illa an takuna fi masjid, kata kecuali kalau masjid tu terbukalah, terbuka dan macam ni kita kata tertutup, dia tak perlu pakai niqab, makruh. Tapi kalau terbuka, ada orang janib dan sebagainya, maka dia boleh tutup, tak ada masalah. Wa hunaka ajanib la yahtarizuna 'anil nazar fa in khifa minan nazar ilaihi ma yajru ila al-fasad haruma 'alaihi raf'un niqab. Maka kat situ dia kena tutuplah. Dia kena tutup dengan niqabnya tadi. Sebab kalau jika boleh menimbulkan fitnah dan sebagainya, orang masa itulah nak tengok, macam sembahyang kat Masjidil Haram kan. Sembahyang kat Masjidil Haram tu katakan orang Arab ni, yang Arab Saudi ni semua pakai niqab. Kita pun ingat masa sembahyang dia akan buka tak ke? Dia orang takkan buka kan? Bandingan kita orang kita dah memang tak pakai niqab, bab pakai niqab tu pun ada hukumnya, ya kan? Yang ada yang kata tidak wajib, ya katakan, sebab muka dengan dua tapak tangan bukan aurat, ya katakan. Wallahu a'lam. Jadi di sini fa in khif, dia kata wa hadza kathiru fi mawadi' ziyarat ka Baitul Maqdis zadahu Allah Ta'ala syarafan falyajtanibu dhalik wa yustahabbu an yusalli syakhs fi ahsani thiyabu wallahu a'lam. Dia kata jika ini sering terjadi di tempat-tempat ziarah seperti Baitul Maqdis, moga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaannya, hal seperti ini hendaklah dihindari, eloklah dielakkan. Wa yustahabbu an yusalli asy-syakhsu fi ahsani thiyabi, fi ahsan thiyabi, maka disunatkan, digalakkan, seorang yang nak salat, maka dia carilah ataupun dia pakailah pakaian yang terbaik yang dia ada.
fi ahsan thiyabih. Fi ahsana thiyabahu atau fi ahsan thiyabihi, katakan. Maka menurut Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Itu dia tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini. InsyaAllah kita akan ambil lagi bab perkara yang keempat, mengetahui masuknya waktu salat, syarat yang berikutnya pada siri yang akan datang, insya-Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Ada soalan tanya? Kalau ada. Ada, ya silakan. Belakang. Jika kita kata benda tu adalah dianggap sebagai daripada bawah, ya katakan. Daripada bawah. Tetapi seelok-eloknya, ya katakan. Orang yang maknanya dekat situ, sebab itu dalam fiqah dia katakan bila kita pakai kalau pakai kain itu ataupun pakai seluar, ketika rukuk ketika sujud disunatkan kita merapatkan kaki, kedua belah kaki. Merapatkan kedua belah kaki. Itu kadang-kadang kita biasa, kadang-kadang orang dia dijarakkan kan. Maka antara perkara yang sunat yang digalakkan ketika yang memang sabit dalam sunnah Nabi SAW, ketika sujud dirapatkan kaki, ya katakan. Untuk nak mengelakkan tadilah, ya katakan. Wallahu a'lam. Jadi kalaupun dia renggangkan, kelihatan daripada bawah tadi kelihatan, maka tak dikatakan membuka aurat. Tidak dikata. Yang menutupkan aurat tu apabila tengok daripada atas, daripada depan ataupun daripada kiri kanan. Wallahu a'lam. Lain ada nak tanya? Tak ada. Kalau tak ada, nanti Allah, alhamdulillah, setakat itu saja. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.